Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan membincangkan topik pertama di dalam khusus fiqh muamalat, di mana kita akan memfokuskan kepada Islam dan syariat Islam. Baik, bila kita sebut tentang fiqh muamalat, kita tidak boleh lari daripada konsep ataupun definisi kepada syariah. Apakah dimaksudkan dengan syariah? Dari sudut bahasanya, syariah merujuk kepada aliran menuju ke tempat pengairan atau jalan yang lurus. Ada banyaklah maksudnya. Hari ini sesuai dengan pengertian bahawa orang yang mengikuti syariat yang diturunkan Allah, maka dia menempuh jalan ke pengairan yang membersihkan jiwanya. Manakala kalau kita merujuk kepada istilah syarak, syariah ialah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya, sama ada berkaitan tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan sistem hidup dalam pelbagai aspek demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Baik. Hukum-hukum ini dinamakan sebagai syariat kerana ia lurus dan tidak menyimpang daripada matlamatnya, seperti landasan yang lurus dan tidak berbengkang-bengkok. Ia menyerupai sumber air yang mana dalam syariah dapat menghidupkan segala jiwa dan akal, sebagaimana sumber air itu dapat menghidupkan tubuh badan manusia. Itulah yang dimaksudkan tentang syariah. Perkara asalnya kalau kita merujuk kepada istilah, semua hukum yang dicipta oleh Allah untuk hamba-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Itu secara umumnya lah, ataupun secara summary-nya, ataupun secara ringkasnya lah berkaitan tentang syariah. Seterusnya, kalau kita merujuk kepada definisi fiqh, apakah yang dimaksudkan dengan fiqh? Bila kita sebut fiqh muamalat, apakah yang dimaksudkan tentang fiqh muamalat? Okey, kita ada dari sudut bahasanya, kita maksudnya faham dan mengetahui akan sesuatu atau memahami tujuan daripada percakapan seseorang. Perkataan fiqh ni mula diguna pakai dalam istilah syarak ke atas hukum agama yang dibawa oleh syariat Islam, sama ada dalam hukum yang berkaitan tentang akidah, akhlak, ibadah dan muamalat. Kemudian berlaku perubahan penggunaan kalimah fiqh dalam istilah, maka istilah ini ditakrifkan dengan mengetahui atau memahami hukum-hukum syarak yang berkaitan khusus dengan perbuatan mukallaf seperti wajib, haram, sunat, makruh, harus, dan keadaan sesuatu akad itu sah ataupun batal. Itu adalah berkaitan tentang fiqh. Kalau kita wajib ni, kita tahulah wajib merupakan perbuatan yang diberi pahala kerana melakukannya dan diseksa sekiranya meninggalkannya, seperti solat, puasa dan sebagainya. Kemudian kalau kita merujuk kepada sunat ataupun mamdud ataupun mustahab, perbuatan yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan tidak diseksa sekiranya meninggalkannya, seperti menulis hutang bagi memelihara hak-hak tuan hutang, iaitu sunat. Kemudian haram, apakah dimaksudkan dengan haram? Haram merupakan satu perbuatan yang dilarang dan diberi ganjaran pahala sekiranya meninggalkan terus perbuatan tersebut. Itu haram. Bagaimana pula dengan makruh? Iaitu perbuatan yang diberi pahala sekiranya kita tinggalkannya dan tidak terseksa sekiranya mengerjakannya, seperti contohnya menjatuhkan talak tanpa sebab yang munasabah, itu adalah makruh. Bagaimana pula dengan maksudkan dengan harus? Harus ialah perbuatan yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan meninggalkannya dan tidak diseksa sekiranya meninggalkannya, dan mengerjakannya seperti makan, minum, berdiri dan duduk. Itu harus. Kemudian, apakah dimaksudkan tentang sesuatu akad itu sah? Kalau kita kata sah akad tersebut ialah perbuatan yang dikira lulus kerana memenuhi syarat-syarat yang muktabar pada syarat sama ada ibadah maupun akad. Kalau kita tengok akad itu sah atau tidak, dia bergantunglah kepada bagaimana kita melaksanakan akad tersebut. Kemudian kita ada
akad yang batal ataupun batil merupakan perbuatan yang tidak dikira lulus kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh syarak. Macam contoh, kalau kita nak jual beli, barang tak ada, maka akan menjadi batal. Okey. Bagaimana pula perbezaan, okey, perbezaan antara syariah dan fiqh? Ada banyak perbezaan. Kalau kita melihat dari sudut secara ringkasnya, kita tengok daripada definisi bahasa pun dah ada berbeza. Di mana syariah bermaksud jalan yang lurus, fiqh maksudnya ialah faham. Manakala dari sudut istilah, syariat Islam merupakan ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah ke atas hamba-Nya yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bermaksud dengan syariah. Bagaimana pula dimaksudkan dengan fiqh? Iaitu pengetahuan yang diperolehi hasil rumusan ijtihad manusia dalam membuat sesuatu rumusan hukum berasaskan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bagaimana dari sudut sumber Al-Quran dan Sunnah itu syariah, dan kalau fiqh ini adalah berdasarkan pemikiran mujtahid dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis. Dari sudut syariahnya kita kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi itu adalah syariatnya. Tapi apakah hukumnya? Kita menggunakan fiqh. Maknanya berdasarkan ayat wa aqimus solah wa atuz zakah, ulama mengeluarkan hukum solat itu wajib. Rasulullah pun kata wajib solat. Bagaimana pula kita kata jual beli, dalam khususnya dalam jual beli, kita kata Rasulullah mengamalkan jual beli sekian. Jadi ulama berijtihad, macam ini syarat-syarat bagi jual beli. Manakala dari sudut sifat, okey, ketetapan asal yang tidak akan berubah sehingga sentiasa benar sehingga hari kiamat. Kemudian dari sudut fiqh muncul kemudian dan bersifat kemanusiaan hasil pemikiran manusia yang boleh berubah. Sebagai contoh, mungkin kita kata dulu hukum dia sekian. Kemudian hari ini mungkin hukum itu akan berubah. Okey, mungkin satu ketika dahulu ulama Islam membenarkan kita mengambil insurans. Namun pada masa kini ulama berijtihad bahawa insurans tu dah jadi haram. Sebab apa? Kita dah ada dah takaful. That's why not? Why must kita ambil insurans sedangkan kita ada takaful? Baik, itu berkaitan tentang perbezaan syariah dan fiqh. Seterusnya, okey, kita tengok pecahan medan fiqh. Kita ada fiqh ibadah. Okey, apakah dimaksudkan tentang fiqh ibadah? Fiqh ibadah ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan hubungan manusia dan Allah. Dari sudut bahasa, ibadah membawa erti taat menurut mengikut dan tunduk beserta doa. Okey, dari sudut istilah fuqaha ialah segala ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Hal ini berhubung dengan ibadah khusus seperti solat, puasa, menunaikan haji, berzakat atau bersedekah, nazar dan sebagainya. Bagaimana pula berkaitan tentang fiqh muamalat? Fiqh muamalat ialah ilmu fiqh yang berkaitan tentang hubungan manusia sesama manusia, yang lebih terkenal dengan ibadah umum atau muamalat. Manakala dari segi istilah syarak, fiqh muamalat ialah bertukar harta, saling mengambil manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia. Misalnya dengan cara jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam. Ini adalah berkaitan tentang fiqh muamalat. Manakala bagaimana pula maksud dengan fiqh munakahat? Fiqh munakahat ialah ilmu fiqh yang membincangkan perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Mungkin perkara itu yang akan dibincangkan ialah undang-undang keluarga, iaitu bertujuan untuk mengatur dan menyusun kehidupan berkeluarga, seperti kita ada pernikahan, cerai, rujuk, nafkah, pewarisan dan sebagainya. Baik, bagaimana pula berkaitan tentang fiqh jinayat? Fiqh jinayat menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk menceroboh atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja.
Dan definisi tersebut adalah khusus kepada kesalahan bersabit dengan perbuatan atau perlakuan seseorang seperti membunuh atau menghilangkan tubuh badan anggota seseorang yang lain atau mencederakan atau melakukannya yang wajib dikenakan hukuman qisas atau diat. Itu adalah berkaitan tentang fiqh jinayat. Baik. Okey. Ini adalah berkaitan tentang fiqh muamalat yang sudah saya terangkan sebentar tadi. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia merupakan ibadah umum dan bertukar harta, saling mengambil manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia seperti jual beli, sewaan dan pinjaman. Okey, kalau kita merujuk kepada mazhab utama dalam ilmu fiqh, kita ada mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Kalau kita melihat kepada mazhab utama, kalau kita melihat secara umumnya lah definisi berkaitan tentang mazhab, kita ada mazhab yang pertama, mazhab Hanafiyah. Okey, apakah dimaksudkan dengan mazhab Hanafiyah? Mazhab Hanafiyah ialah satu mazhab Sunni. Mazhab ini diamalkan terutamanya dalam kalangan Islam Sunni Mesir, Turki, India dan sebagainya, sebahagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar pengikutnya di seluruh dunia. Diasaskan oleh An-Nu'man bin Sabit bin Zawata, dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijrah dan berasal daripada keturunan Parsi. Itu adalah pengasas kepada mazhab Hanafi, Nu'man, ataupun biasa kita menggunakan istilah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Bagaimana tentang mazhab Maliki? Kalau kita melihat 80 Hijrah, maksudnya ialah 80 Hijrah maksudnya masih dalam kurun Rasulullah SAW yang dikatakan sebagai golongan salafus soleh. Kemudian kalau kita melihat kepada mazhab Malikiyah, okey, diamalkan di utara Afrika dan sebahagian Afrika Barat. Pengasas kepada mazhab Maliki ialah Imam Malik bin Anas, dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijrah. Okey. Di mana dilahirkan 13 tahun selepas kelahiran Imam Abu Hanifah. Itu adalah berkaitan tentang mazhab Malikiyah. Yang seterusnya kita melihat kepada mazhab Syafi'iyah, iaitu mazhab kita sendiri. Iaitu mazhab kedua terbesar pengikutnya selepas Hanafi. Pengasas ini ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi beliau dilahirkan, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, bertempat di Gaza ataupun di Palestin dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Okey. Ini adalah berkaitan tentang Imam Syafi'i. Sedikit lagi berkaitan tentang Imam Syafi'i. Pada awalnya pernah menetap di Baghdad. Selama ia tinggal di sana dan ia mengeluarkan ijtihadnya yang dipanggil ataupun disebut sebagai qaul qadim, pendapat lama. Kemudian Imam Abu Hanifah berpindah ke Mesir maka kerana munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berjaya mempengaruhi khalifah. Beliau melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang ada sebelum ini ditemui di Baghdad. Beliau kemudian mengeluarkan ijtihad baru yang berbeza yang dikatakan sebagai qaul jadid. Okey. Tetapi secara umumnya qaul jadid itu tidak menghapuskan qaul qadim. Jika keadaan yang baik dengan qaul qadim atau qaul jadid, maka dapat dipilih untuk digunakan salah satu daripadanya. Baik, seterusnya kita ada mazhab Hanabilah ataupun mazhab Hanbali ataupun Imam Ahmad bin Hanbal. Okey. Mazhab ini kebanyakan diamalkan di masyarakat Islam di semenanjung Arab. Pengasas mazhab ini ialah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Baghdadi. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijrah. Meninggal dunia pada 241 Hijrah di tempat yang sama. Okey. Berkaitan tentang dasar mazhabnya dalam ijtihad adalah hampir sama dengan prinsip Syafi'i kerana beliau dididik oleh Syafi'i. Kemudian beliau menerima Al-Quran, Sunnah, Fatwa, Sahabat, Ijma', Qiyas, Istishab, Masalih Musalah dan Sadr Zara'i. Okey. Itu berkaitan tentang asas kepada mazhab utama dalam ilmu fiqh.
Okey, seterusnya kita ada juga aliran-aliran yang lain lah. Seperti kita ada Syiah, kita ada Khawarij, kita ada uh, Syiah pun ada Zaidiyah, kita ada Ja'fariyah atau Imamiyah dan kita ada Ibadiyah. Kemudian apakah dimaksudkan dengan Zaidiyah? Secara ringkasnya, pengasas mazhab ini ialah Zaid bin Ali Abidin bin Hussein, imam golongan Syiah Zaidiyah yang dianggap sebagai mazhab kelima dan mazhab yang empat. Okay, itu berkaitan tentang Zaidiyah. Kalau kita pergi Ja'fariyah, pengasasnya ialah Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Hasan bin Faruq As-Safar Al-Arraj Al-Qurami yang wafat pada 290 Hijrah. Bagaimana tentang Ibadiyah? Okey, mazhab ini merupakan satu-satunya mazhab yang berteraskan Khawarij dan masih kekal hingga hari ini. Nama sebenar pengasas mazhab ini ialah Abdullah bin Ibad At-Tamimi, wafat pada 80 Hijrah. Itu adalah tentang Khawarij. Kemudian kita ada lagi mazhab-mazhab yang seterusnya, iaitu mazhab yang tak berkembang, iaitu mazhab Az-Zahiriyah. Mazhab ini ialah mazhab ini tidak diberkembangkan kerana kebanyakan pengikut kepada mazhab ini tidak ada yang mengumpul atau menyebarkan mazhab mereka dalam kalangan orang Islam dan memfatwakannya. Sebagai contoh mazhab Zahiriyah inilah, iaitu pengasas mazhab ialah Abu Sulaiman Daud bin Ali Al-Asfahani Az-Zahiri. Nampak nama macam Asfahan ni macam nama orang di Iran kan. Okey, dilahirkan di Kufah pada tahun 202 Hijrah dan wafat di Baghdad. Okey. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang aliran. Kemudian kita pergi kepada kaedah umum dalam ilmu kaedah fiqh. Okey, ada beberapa kaedah fiqh sebagai contoh. Kalau kita melihat kat sini ialah kaedah umum. Kita melihat kepada setiap perkara dinilai berdasarkan niat, keyakinan tidak hilang dengan keraguan, kesukaran bawa kemudahan, bahaya mesti dihapuskan dan adat menjadi hukum. Ini adalah kaedah umum berkaitan tentang fiqh. Okey. Jadi kita pergi lagi dengan lebih lanjut berkaitan tentang 3 kategori keperluan. Okey, kita ada keperluan. Maknanya apa yang perlu ada dalam kehidupan kita itu, kalau kita melihat kita hidup di dunia ini, kita ada kepentingan ataupun yang kita perlu penuhi sebagai kepentingan asas ataupun memenuhi maqasid syariah kita, iaitu dururiyah, hajiyah dan tahsiniyat. Berkaitan tentang dururiyah ialah perkara asas, iaitu perkara yang mesti ada untuk menegakkan kepentingan agama dan dunia. Jika tidak ada salah satu daripada perkara tersebut, akan menyebabkan kerosakan yang besar pada kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Matlamat akhir adalah perlu atau dururiyat ialah 5 perkara: menjaga nyawa, menjaga agama, keturunan, harta dan menjaga akal. Itu adalah dururiyah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hajiyah, keperluan biasa, iaitu perkara yang diperlukan untuk menolak kepayahan dan kesusahan daripada kehidupan manusia yang dipertanggungjawabkan dengan pelbagai tanggungjawab. Walaupun perkara yang tergolong dalam peringkat ini bukanlah perkara yang amat perlu, namun ketiadaannya amat merumitkan kehidupan manusia. Perkara yang tergolong dalam bahagian ini meliputi persoalan ibadah, adat-adat kebiasaan, muamalah dan jinayat. Sebagai contoh, persoalan ibadah ialah kelonggaran dalam beribadah apabila musafir dan atau sakit. Itu adalah berkaitan tentang hajiyah. Bagaimana tentang tahsiniyah? Iaitu keperluan mewah. Iaitu perkara yang kemudiannya kemudian kepentingannya berbanding dengan dua bahagian tersebut. Perkara ini merupakan pelengkap kepada kehidupan dengan adanya bahagian ini. Contoh, perkara ibadah yang termasuk dalam bahagian ini adalah mensucikan diri daripada najis, menutup aurat dan melaksanakan ibadah sunat. Okey, ini adalah contoh adat yang termasuk dalam bahagian ini pula ialah adab makan, minum, tidur dan sebagainya. Itu adalah berkaitan tentang 3 kategori keperluan. Jadi secara umumnya, kesimpulannya, syariat Islam melengkapi
segenap aktiviti kehidupan meliputi persoalan tauhid, keimanan, ibadah, akhlak, kekeluargaan, jinayah, muamalat dan pengurusan pentadbiran. Jadi, itu saja untuk kita punya perbincangan pada hari ini. Jadi, saya akhiri saya punya video ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.